السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita sambung mana ini? Mana? Muka surat apa? Ada 18. Okey. Ada 18 kita tinggal dulu. Ingat 18 kita tinggal dulu sebab adat ni panjang. Kita tinggal dulu. Kita tu pada adat yang ke-19. Ke surat 109. Ke surat 109 adat yang ke-19. Adat bersama kedua ibu bapanya dalam percakapan. Bagaimana menjaga nada suara dan ketika berjalan bersama kedua ibu bapa. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahumma bi'ulumihima wa ulumi masyayikhina wa ulumikum fid darain amin. Jagalah bersungguh-sungguh adab bersama ayahmu dan ibumu dengan sesempurna penjagaan. Hal ini dianjurkan demikian kerana kedua-duanya merupakan orang yang paling berhak untuk mendapatkan layanan yang penuh beradab daripadamu. Ialah siapa lagi yang paling berhak untuk dapat layanan terbaik selain daripada mak ayah kita sendiri. Pernah seorang laki-laki datang bertemu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni suhbati minni?" Qala ummuka thumma ummuka thumma ummuk thumma abuk thumma adanaka rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Maksudnya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling berhak menerima layanan yang baik daripada saya? Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu yang paling berhak. Kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu. Kemudian yang paling dekat hubungannya dengan kamu, yakni hubungan qarabah dengan kamu, dan yang lebih dekat hubungan qarabah dengan kamu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullah. Dengan makna hadis menunjukkan bahawa betapa suatu yang paling besar bagi kita, amalan yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala, ialah kita berbuat baik kepada mak ayah kita. Birrul walidain, yakni berbuat baik kepada mak ayah ni kita semua maklum, yang termasuk daripada al-ma'lumu minad dini bid-darurah, perkara yang diketahui daripada tuntutan agama secara mesti. Dengan makna ginilah maksudnya, tak ada orang Islam yang tak tahu. Tak kira walaupun dia orang jahil, tak alim, tahu belaka bahawa berbuat baik kepada mak ayah ni diperintah oleh syarak. Diperintah oleh syarak. Bahkan mereka tahu bahawa kedudukan berbuat baik kepada mak ayah ni sangat besar dalam Islam. Dan kemudian dalam hadis Nabi memberi penegasan tentang kepentingan berbuat baik kepada mak. Berbuat baik kepada mak kita sehingga diulang 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ummuka thumma ummuka thumma ummuk. Buat baik ke mak tu, buat baik ke mak tu, buat baik ke mak tu, macam begitulah ibaratnya pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan lupa juga buat baik kepada ayah kamu.
Sebab tu Sayyidina Luqman Al-Hakim bila pesan ke anak dia, pesan apa? Jangan kamu syirik kepada mak ayah kamu, jangan kamu syirik kepada Allah. Kemudian berbuat baiklah kepada mak dan ayah kamu. Maka dijadikan pesanan kedua selepas jangan syirik pada Allah, pesan terus buat baik kepada mak ayah. Dengan maksud bahawa kalau kita nak perangai molek, biar ngemak dulu. Jangan tubik luar rumah dengan orang baik belaka. Tapi bila dalam rumah, ngemak jawab kasar. Akan datang ditegur, nutuk lagi, akan ditegur oleh pengarah kitab kita. Itu setengah daripada kita, hubungan sesama keluarga kadang-kadang tidak beradab. Tapi luar nampak beraluh dia, sopan dia. Maka itu perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan. Ini sikap yang salah sebenarnya. Didahulukan terlebih utama ialah mak ayah kita dulu untuk kita buat baik. Sayyidina Hisham bin Urwah menceritakan daripada ayahnya Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma wa radhiyallahu taala anhum, bahawasanya pernah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat seorang pemuda berjalan di hadapan seorang lelaki. Kita tengok ada budak ni jalan depan orang tua. Lalu ditanya, "Ma hadza minka?" Dia ni siapa ngemu? Ibaratnya kita gitulah. "Ma hadza minka?" Dia ni ngemu ni kena gua ni. Qala abi, dia ni ayah aku. Qala fala tamshi bayna yadayhi wa la tajlis hatta yajlis wa la tad'uhu bismi. Aku bersama 3 perkara. Dalam bab dengan ayah ni, yang pertama, mu jangan jalan depan ayahmu. Yakni jangan jalan depan mu, lo ayahmu belakang. Yakni jangan mendahului ketika berjalan, mendahului ayah kamu. Yang kedua, jangan kamu duduk sebelum ayahmu duduk sampai tepat sama, biar ayah duduk molek baru kita duduk, hormat kepada ayah. Yang ketiga, jangan kamu panggil ayah dengan nama. Maka ini 3 pesan kepada kamu, 3 perkara. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan Abdul Razak dalam kitab Musannaf. Dan lafaz ni lafaz Abdul Razak. Ibnu Wahb pernah menceritakan, pernah menceritakan bahawasanya Al-Imam Abdul Rahman bin Al-Qasim Al-Utaqi Al-Misri, salah seorang murid kepada sahabat Nabi seorang daripada murid Al-Imam Malik bin Anas, seorang imam mazhab Malik, dilahirkan pada tahun 132 Hijrah, wafat pada tahun 191 Hijrah. Pernah suatu hari ketika sedang dibacakan kepadanya kitab Al-Muwatta, yakni orang anak murid baca kitab Muwatta depan Imam Malik. Tiba-tiba beliau bangun berdiri begitu lama. Tiba-tiba Imam Malik ni berdiri lama. Kemudian duduk semula. Kemudian ditanya kepadanya tentang tindakannya itu. Apa diri lama tu? Lama baru duduk. Katanya, tadi mak turun. Ada kerja di bawah ni, yakni tempat dia mengajar searah ni, mak turun. Mak turun cari barang dalam diri. Dia kata, takkan aku nak duduk, mak diri luar. Maka sebab mak cari barang luar diri, duduk dalam kelas ni, dia bangun diri atas. Kerana hormat mak luar yang dalam keadaan diri. Bila mak dia naik semula, balik semula, keluar daripada tempat tu, maka barulah bila mak dia lari, baru dia duduk sebagai penghormatan kepada mak dia. Berkata seorang tabi'in yang agung, Sayyidina Tawus bin Kaisan, bahawasanya termasuk daripada sunnah dihormati 4 golongan. Ini sunnah. 4 golongan ni dihormati. Yang pertama, orang alim. Orang alim dihormati. Yang kedua, orang yang telah beruban, yakni orang tua, Zusyaibah. Orang tua dihormati dia. Yang ketiga ialah penguasa. Yang keempat ialah ibu bapa. Dan termasuk daripada perkara yang biadab, yakni kurang ajar, apabila seseorang itu memanggil ayahnya dengan namanya. InsyaAllah dalam masyarakat kita boleh jadi tak berlakulah. Tapi perlu dia elok. Jangan sampai suatu tahap anak kurang ajar dengan mak ayah, dengan panggil dengan nama tu. Adab yang ke-20, adab dan kewajipan berbuat baik kepada 2 ibu bapa. Berkata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Abdul Bar pada akhir kitab beliau Al-Kafi pada membicarakan fiqh mazhab Maliki.
Berbuat baik kepada kedua ibu bapa itu satu kefarduan yang menjadi kemestian. Fardu ain. Buat baik ke mak ayah ni fardu ain. Itu merupakan perkara yang mudah bagi seseorang yang dipermudahkan oleh Allah untuk dia melakukannya. Dengan makna kalau Allah Ta'ala nak seorang dengan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia ni mudah nak buat baik ke mak ayah dia. Semua buat baik ke mak dia, mak ayah dia. Dia tolong semua. Dia mudah sama urusan mak ayah dia. Berbuat baik kepada kedua-duanya ialah macam mana caranya? Merendahkan diri, melembutkan percakapan, cakap molek dengan mak, dengan ayah. Tidak melihat mereka berdua melainkan dengan pandangan kasih sayang dan penghormatan. Yang ni jangan ikut emosi sangat, jeling ke mak, tenung ke mak, bapa marah, siapa nak tubik biji mata, maka ini semua tidak beradab belaka. Tapi kalau kita tengok mak semata-mata tengok dengan kasih sayang dan tengok dengan penghormatan. Tidak mengangkat suara saat berbicara dengan mereka berdua. Kalau cakap dengan mak ayah tak angkat suara, melainkan sekadar untuk memperdengarkan suara kepada mereka berdua saja. Cakap sekadar didengar saja. Itu cakap dengan mak ayah. Memberikan kesenangan kepada mereka berdua dengan nikmat hidup yang ada padanya. Kalau kita senang-senang Allah Ta'ala bagi rezeki, jangan kita sekadar menyenangkan diri kita saja. Ingat mak ayah kita. Dan masalah ni memang berlaku dalam masyarakat kita banyak. Ada anak-anak yang Allah Ta'ala bagi kesenangan, dia hanya berkongsi kesenangan tu boleh jadi dengan isteri dan anak-anak saja. Sehingga dia lupa mak ayah dia. Kalau dia duduk jauh, mak duduk kampung, dia duduk tahu je. Senang dia. Kalau rumah dia tu serba ada lah kita sebut, serba mudah lah. Tapi mak dia duduk tahu saja. Kadang-kadang mak duduk kampung, makan pun duduk cukup. Dia bawa anak isteri kadang-kadang ngata kedai makan ni, makan sedap ni, jamu situ. Maka melupakan mak ayah. Maka ini sikap yang tidak baik. Kita dengar kisah dulu-dulu macam mana orang di kalangan orang terdahulu, di kalangan salafus soleh dan sebagainya, ada yang tidak bagi makan kepada anak isteri selama mana mak ayah dah akan lagi. Siapa tahap gitu. Dengan makna dia, isteri dia, anak-anak lapar tak apa. Yang penting mak ayah kenyang. Kita hari ni balikannya dah. Isteri anak-anak didahulukan kadang-kadang, mak dikemudiankan. Kalau tak ada isteri, tak ada anak, dia penting dia je, mak ayah dia kadang-kadang payah. Maka bila Allah Ta'ala bagi kepada kita sedikit kenikmatan daripada nikmat dunia, kita kongsi. Tetapi bukan kita ajar untuk jadi siapa tahap cinta pada dunia. Jangan begitu. Yang ni bukan nak ajar mak ayah ni jadi berahi ke dunia, dok. Jangan siapa ta'alluq hati pada dunia. Jangan siapa ta'alluq hati pada dunia. Dunia ni ulama kata biar sekadar kalau Allah Ta'ala bagi, sekadar duduk dalam genggaman tangan kita saja. Jangan siapa duduk dalam hati kita. Kalau duduk dalam genggaman tangan kita, kita kawal harta kita. Ini harta kita sekali-kali tak boleh kawal kita. Tapi bila dia duduk dalam hati kita, masa tu harta kawal kita. Kita akan buat apa sahaja, sampai harta tu akan melupakan kita kepada Allah dan hari akhirat. Bila harta, kesenangan, nikmat dunia Allah Ta'ala bagi pada kita, melupakan kita kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, tu tanda bahawa dunia telah masuk dalam hati kita. Dunia tu. Tapi mudah cerita lah kita sebut dalam perbahasan ini ialah bila Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat dunia, maka kita kongsi dengan mak ayah. Tapi bukan kita jadi siapa tahap gila pada dunia. Tengok anak orang lain Allah Ta'ala bagi senang. Oh, anak orang lain senang. Tengok anak aku tak pakai duduk gitu lah, padahal cukup makan. Jangan sampai gitu. Kena ada sifat qanaah.
kena ada sifat berasa cukup. Tiap-tiap orang Allah Ta'ala bagi padang dengan masing-masing. Yang penting ialah kalau Ta'ala bagi mudah ke kita, payah ke kita, biar mudah dan payah kita ataupun senang ataupun susah kita tu tetap mendekatkan diri kita pada Allah. Yang ni susah pun sampai pada Allah, kalau senang pun sampai pada Allah. Kalau susah sampai satu tahap mikir ke dunia semua, tak jadi juga. Senang sampai lupa pada hari akhirat, tak jadi juga. Maka tiap-tiap keadaan yang Allah Ta'ala bagi pada kita, yang menyebabkan kita sampai pada Allah, maka kita bersyukur. Tanda pemberian Allah Ta'ala itu barakah. Dan di antara tanda barakah apa yang Allah Ta'ala beri pada kita rezeki dunia, kita boleh kongsi dengan mak ayah kita. Dia rasa senang dengan apa yang kita ada, selama mana senang itu tidak melupakan pada hari akhirat. Dan tidak mendahulukan orang lain atas mereka berdua dalam urusan makan minumnya. Dalam masalah ni kena perhatilah. Kadang-kadang duk jauh, tak tahu nu mak ayah cukup makan ke tak, beras cukup ada tak di rumah, benda-benda kelengkapan ada tak, makan nasi ada tak. Maknanya itu kena perhati belaka. Seorang itu tidak sepatutnya mendahului ayahnya apabila dia berjalan bersamanya, tidak mendahuluinya bercakap dalam majlis bersamanya, yang dia mengetahui bahawasanya ayahnya itu lebih utama untuk bercakap dahulu daripadanya. Jadi jangan pitah ayah. Kalau majlis biar ayah cakap dulu, kecuali pada beberapa keadaan yang memerlukan untuk dia cakap dulu, itu lain cerita lah. Tapi secara asalnya jangan pitah ayah cakap. Jangan kita dulu cakap pada ayah, maka begitulah. Kadang-kadang bila ayah cakap ni, walaupun kita nampak tak berapa kena, kita ngalah. Pada tempat yang kita kira tak berapa kena dia tu, ialah tak perlu kita ambil berat sangat. Kadang-kadang cakap bab dunia je. Kadang-kadang cakap bab kedas sedak tak sedak je. Dia balas dengan ayah tu macam nak gocok. Ayah kata sedap situ. Sedap benda ayah, sedap tak apa. Ayah kata tu, ayah berhai situ. Ayah tak boleh. Allah sedap ayah bagi. Ada balah tu macam dia. Tak? Ada bab dunia saja. Tapi tak erti nak ngalah dalam bab itu. Yang ni ada benda yang boleh jadi kita tak berapa kena ayah kita. Tapi kita tak kerak angin dia. Terutama benda-benda yang bersifat duniawi yang boleh saja kita mengalah. Yang ni bukan benda yang mewajibkan untuk kita betul ayah kita. Tak apa. Kena perhati belakang. Juga dia berusaha mengelakkan kemarahan mereka berdua semampu mungkin. Jangan buat mak ayah marah. Dan dia berusaha melakukan sesuatu yang menggembirakan mereka berdua sekadar kemampuan. Sekadar dia mampulah. Kadang-kadang anak ni buat habis rang dah. Tapi mak tak berakhir juga. Kita nak kata ke mana dah. Yang penting kita telah melakukan apa yang mampu, apa yang wajib atas kita, untuk menggembirakan mak ayah kita. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati mereka berdua merupakan seafdal-afdal amal kebaikan. Nabi kata idkhalu sururi ala qalbi mu'min sadaqah. Kita memasukkan rasa gembira dalam hati seorang mukmin itu sedekah. Dengan makna walaupun orang tu bukan tak ada hubungan dengan kita, kita pergi buat benda dia suka. Musim orang banjir kita atur dia berah, Allah sukanya dia. Dia tenggelam kena banjir, habis barang rumah tak ada, nak tidur duk tahu atas dia, kita atur tosa dia boleh baring, suka dia. Tu satu benda yang sangat besar. Besar lah tu. Waktu kalau orang tak ada hubungan, macam mana dengan mak ayah kita yang dia daripada kecil membesarkan kita dengan susah payah. Maka ni seafdal-afdal dan selebih-lebih amal. Itu memasukkan rasa gembira dalam hati mak ayah. Dia hendaklah segera menyahut apabila kedua-duanya memanggilnya. Bila mak ayah panggil, jawab tu. Sekiranya dia sedang berada dalam solat sunat, maka ringankan solat tersebut dengan menyempurnakan rukun solat, dengan meninggalkan sunat-sunat di dalamnya dan segera menyahut. Tengah membayar sunat, cepat-cepat sudah. Hak sunat-sunat, hak tu tinggallah, buat fardu-fardu saja, sudah jawab degah-degah. Mana mau wajib tak boleh, tak boleh lawak tu wajib dengan makna tak boleh berhenti.
Jangan sesekali dia bercakap dengan mereka berdua, melainkan dengan percakapan yang baik-baik saja. Dalam waktu yang sama menjadi hak kewajipan atas mereka berdua. Tapi kena ingat juga, mak ayah pun ada hak atas anak. Dengan makna mak ayah jangan nyusah pula ke anak. Kadang-kadang anak tak salah mana pun, dia tu mak ayah ni kadang mau nak jadi anak dah ke, gitulah tu. Kadang-kadang nyusah. Anak habis ten awak baik tak terima berlaku, maka ini menyusahkan anak. Ini payah menyebabkan anak rasa salah warna dia ni, mak marah ni, mak berasa hati. Kadang-kadang ada jenis mak yang kuat berasa hati, yang menyusahkan anak-anak, yang kadang-kadang menyebabkan anak berkasar dengan mak. Maka jangan jadi begitu. Yang ni kalau jadi mak ayah, jangan jadi begitu. Dalam waktu yang sama menjadi hak kewajipan atas mereka berdua untuk membantu anaknya. Itulah usaha si anak berbuat baik kepada mereka. Tolonglah bila anak nak buat baik, itulah rasa suka, tunjukkan kegembiraan. Kadang-kadang anak balik makanan, nak suruh mak suka, mak tak tahu je. Boh tepi liur tapi tak mau tunjukkan. Bila anak balik makan rara. Padahal kalau ditunjuk Allah sukanya, terima kasih banyak, buka makan depan anak, tanda suka dia, Allah mak suka. Maka itu tolong bagi. Tolong yang mendorong lagi anak nak buat baik ke mak. Ni kalau tiap-tiap hari nak buat baik, buat tak tahu, buat sekerah. Akhirnya anak tak tahu nak buat ke mana dia ke mak ni. Mak tak suka dia. Dia buat gini tak kena, buat gini tak kena, tu menyusahkan anak. Menyebabkan kadang-kadang terhenti buat baik seorang anak pada mak ataupun ayah. Maka mak, ayah tetap ada tanggungjawab. Sebab tu mari seorang lelaki-lelaki ngadu kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, anak aku derhaka pada aku. Kata Sayyidina Umar, panggil anak. Kenapa panggil anak? Kata Sayyidina Umar, aku ni ayah ngadu ni, mu derhaka pada dia, kasar dengan dia. Kata anak ni, wahai Amirul Mukminin, ada satu masalah aku nak beritahu. Apa? Ayah aku ni dulu masa kecil-kecil dia dah ajar aku macam mana cara nak beradab. Dia mengabaikan pengajian aku. Dia beri nama aku nama buruk. Dia biarkan aku. Tiba-tiba hari ni minta aku buat baik ke dia. Dengar cerita anak, maka kata Sayyidina Umar, wahai si bapa, kalau begitulah keadaannya, kamu terlebih dahulu derhaka kepada anakmu sebelum anakmu derhaka kepadamu. Mulu derhaka pada anak. Jarang-jarang dengar. No, ayah derhaka pada anak. Yakni yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar, kamu terlebih dahulu tidak menunaikan tanggungjawab yang betul untuk menjadi seorang mak ayah yang baik. Macam mana kamu nak mengharapkan anak-anak kamu berbuat baik pada kamu? Caranya dengan kedua-duanya itu bersikap lembut dalam pergaulan dan menolongnya dengan sesuatu yang mereka berdua miliki. Maka tidak sampai seseorang hamba itu ke peringkat mentaati Allah dan menunaikan kefarduan-kefarduannya, melainkan dengan bantuannya bagi mereka atas demikian itu. Orang boleh buat baik, kita boleh buat baik, melainkan semuanya dengan taufik Allah Ta'ala semata. Adab yang seterusnya, adab menyambut orang yang pulang daripada permusafiran. Serta adab apabila pulang dari permusafiran. Apabila kamu keluar untuk menyambut ayahmu, kerabat yang dihormati, kenalan yang hampir sebaya, maupun kawan yang lebih muda daripadamu, atau kamu pulang ke pangkuan mereka daripada permusafiranmu, maka perhatikan kebersihan setiap inci dirimu, keelokan rupa parasmu, dan keterampilan imej penampilanmu yang bersesuaian denganmu sekiranya yang menyambutmu itu lebih rendah kedudukannya daripadamu, dan yang lebih bersesuaian dengannya sekiranya dia lebih tinggi kedudukannya daripadamu. Ini adab kita nak jadi menyambut orang, kita tukang sambut orang, orang sambut kita macam mana, masing-masing kena jaga.
kena jaga penampilan, kena jaga belaka. Ini sambut dalam keadaan baik. Hal ini demikian kerana sesungguhnya mata akan tertarik dengan penampilan yang cantik, lagi teratur, lupa luaran yang tersusun kemah dan kebersihan yang lengkap sempurna. Lama tak jumpa, tiba-tiba mari sambut, baju selekeh, bau busuk, macam mana Allah? Nak peluk tak boleh. Sebelum qawi, kata dia salam, dia salam qawi salam. Lain ni tak boleh salam sebab qawi dah. Biasalah kalau temu balik daripada jauh, peluk, salam, tiba-tiba nak peluk mana daripada jauh busuk dah. Begitulah adab. Kata guru saya, Allahumma salli ala Muhammad, ketika mensyarahkan kitab ni, bahkan baik kalau kita balik contoh daripada jauh, macam kita balik daripada Mesir, kalau boleh sebelum kita tubik keluar daripada lapangan terbang, kalau kita boleh kemahkan diri dulu, masuk tandas, kalau busuk pergi gosok gigi dulu, basuh-basuh muka dulu, kemah-kemah pakaian dulu, maka buatlah begitu. Supaya apa? Supaya tidak, bila kita bertemu kali pertama selepas mana tidak bertemu lama, dalam keadaan yang orang tak selesa dengan pertemuan kita. Kadang-kadang biasalah kita balik jauh, barang kita banyak, masa kita nak angkat barang daripada airport, masa nak pergi, masa nak terbang, nak sapa, kadang-kadang peluh, kadang-kadang busuk. Tu kadang-kadang bila kita masuk kereta, kita akan minta berhenti RNA dekat sekali dah. Kita nak tukar baju, kita nak mandi-mandi dulu, supaya orang akan selesa dengan kita dalam perjalanan yang lebih panjang lepas tu. Tak ambuh, dia terganggu. Oh, busuknya dah. Tahu balik jauh dan sebagainya. Maka itu adabnya yang perlu dijaga semuanya. Jangan sesekali memandang remeh pada sebahagian penampilan dirimu. Apa? Resah apa? Aku biasa gini nak buat ni. Jangan rasa begitu. Bahkan tunjukkan. Akibatnya akan pudarlah dalam diri orang yang kamu cintai dan kamu hormati itu kemanisan. Ketika jiwa mereka ingin menghayati betapa indahnya detik pertemuan, dan lenyaklah keseronokan ketika hati mahu menikmati betapa tenangnya saat mata memandang. Ini ayat romantis lah ni. Jadi maknanya sedap tengok, comel. Ni tengok pun malah. Jangan sampai gitu. Makna ini diisyaratkan menerusi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa ahsinu libasakum wa aslihu rihalakum madhhara dawabikum wa marakibakum hatta takuna ka'annakum shammatun fin nas fa inna Allah la yuhibbul fuhsha wa la tafahusha, rawahu Abu Dawud wal Imam Ahmad wal Hakim kama taqaddama. Hadis ni hadis yang mula-mula sekali dalam muqaddimah kita. Nabi kata, kamu ni nak balik jumpa dengan saudara-saudara kamu, maka tu comel sikit, Nabi kata. Lepas tu kereta tu hias-hias sikit. Itulah ibaratnya. Cepat ke tempat duduk, biar comel, biar selesa duduk. Jangan nampak kotor, jangan nampak seluk, jangan nampak penuh sapuh dalam kereta. Maka Nabi beri pencaknaan. Yang ini sehinggakan kepada tunggangan sahabat pun Nabi suruh jaga. Yang ini bukan diri dia saja, bahkan tunggangan pun Nabi suruh buat comel. Sebab apa? Nak balik jumpa dengan saudara mara di kampung. Hatta takuna ka'annakum syammatun finnas, sehingga kamu jadi macam taik lalat yang ada pada orang. Ini orang boleh cang dah. Dia ni comel dah nampak. Daripada jauh nampak. Oh, dia tu. Kalau pakai gitu tu, kalau kereta solat gitu dia tu. Kalau pakai comel gitu dia, orang kenal dia. Fa inna Allah la yuhibbul fuhsha wa la tafahusha. Allah Taala tak suka barang dok comel. Dan Allah Taala tak suka orang pergi buat diri dia dok comel. Allah Taala tak suka. Dia dok comel tu Allah Taala tak suka dah. Lepas tu dia buat pula jadi dok comel. Lagi Allah Taala tak suka. Allah Taala suka jamal, innallaha jamilun. Allah Taala suka jamal. Maka Allah Taala suka tajammul. Allah Taala suka orang buat comel diri dia. Allah Taala kasih. Yakni kalau kita buat comel diri kita, buat kemah, kadang-kadang kita tak boleh buat somo dah. Ada waktu juga kita duduk rumah kadang-kadang pakai belekat gitu saja.
Tapi kadang-kadang kena raih orang bila orang mari rumah, bila kita nak balik, nak sambut orang, maka waktu tertentu ni kita kena jaga penampilan. Walaupun boleh jadi ada beberapa ketika dan keadaan yang terdesak yang kita tidak sempat untuk menyiapkan diri kita, boleh jadi. Tapi jangan jadikan benda tu sebagai benda yang sentiasa kita buat gitu. Yakni jangan kita jadikan perangai kita ni kita dok cara kita. Jangan jadikan perangai kita ni kita buat diri kita lekeh sama tak apa. Bahkan kita orang Islam yang patutnya kena zahirkan kecantikan kita. Maka innallaha yuhibbul fuhsya walat tafahusha. Allah Taala tak suka barang dok comel. Allah Taala tak suka kalau orang tu dia buat diri dia, ini buat sesuatu yang dok comel. Allah Taala tak suka. Sekiranya kamu mampu membawa bersama sesuatu berupa hadiah kepada orang yang kamu datang mengunjungi mereka atau mereka yang datang mengunjungimu. Dengan makna kalau kita pergi jalan rumah orang, orang pergi jalan rumah kita, kalau kita boleh balas hadiah maka tu baik. Sebagai membalas semula hadiah yang diberikan oleh mereka, maka lakukan. Yakni kalau kita pergi jalan rumah orang, kita bawa benda sikit. Kalau orang dulu kan gitu, bawa gula, bawa gandum, bawa sikit-sikit. Bawa pergi jalan rumah orang, bawa beli buah tepi jalan. Yakni dok kan nak pergi rumah orang kita tangan kosong, itu adab. Bahkan ini adab Islam. Ini bukan sekadar adab orang Melayu dok, bahkan ini adab seorang Muslim. Kita pergi rumah orang, pergi ziarah. Bawa lah benda sikit bekal. Tuan rumah tengok Allah, mari dengan bekal. Cari benda yang boleh balas, maka balas. Selama mana mampu, tapi jangan paksakan diri. Ini bukan suruh paksa dak. Setakat mana kita boleh buat. Itu amalan yang baik. Sesungguhnya dalam suatu pertemuan yang indah, pandangan mata akan tertumpu kepada sesuatu yang menarik. Tengok bawa barang, Allah kena pula suka, Allah sukanya. Walaupun Allah walaupun mulut Allah nyusuh bawa barang dak ayah dak apa. Tapi dalam hati ada rasa suka. Allah bagus dia. Pandai dia ambil hati kita, beradak dia. Mari yang susah-susah bawa gula, walaupun gula je sejabir. Alah suka dia. Dengan hati suka benda tu. Walaupun kita bukan diajar untuk mengharapkan. Yang ni bukan diajar untuk kita mengharap. Itah, dia dah bawa benda kah? Oh, dah bawa benda langsung. Bukan gitu. Melainkan kalau kita pergi rumah orang, pergi rumah dia nak makan nasi. Ada nasi kan? Jangan tanya nasi ada ke? Mu nasi. Rumah aku tak ada berah. Ni tanya nak makan nasi. Kalau tanya nasi, gilah beli retek, tak bayar yang gitu. Kadang-kadang orang kita tak reti. Aku nak pergi mamu, nak pergi makan nasi. Itu je reti. Nak pergi mamu, nak pergi makan nasi. Dia nasi. Dah lepas tu, siapa-siapa rumah tangan kosong. Mu nak pergi makan nasi, bawa lah. Ni, si aku pergi makan nasi, mamu makan pakai berahmu. Ni ada berah 5 kilo ni. Ada sikit-sikit biskut-biskut nak makan anak-anak. Ni mana kita raih ibaratnya gitu. Itu adab yang perlu diperhatikan semuanya. Juga menantikan sesuatu yang menyeronokkan jiwa dan membuatkan diri rasa terharu dengan kegembiraan zahir dan batin. Ini rasa terharu Allah bawa barang rasa suka rasa. Walaupun kadang-kadang barang tu barang ada dah. Bukan tak ada rumah kita gula ada tu, tak ada. Tapi bila kita tengok dia meraihkan, beradab dia, kita suka. Walaupun kita tidak diajar untuk mengharapkan gitu dah. Tapi bila orang bawa kita suka. Walaupun kadang-kadang mulut kita kata, tak apalah, tak payah susah-susah lah. Mulut saja. Tapi suka tu ada. Itu adabnya. Hadiah membuatkan semua itu berlaku. Pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan suatu pedoman yang baik kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahadau tahabbu." Rawahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, nescaya kalian akan saling menyayangi. Tapi jangan buh niat pula. Aku bagi hadiah ni, kalau tuang tak ada Allah, berasa hati aku. Jangan gitu pula. Ada kat biasa gitu. Dia hari ni dibagi hadiah birthday kawan dia. Tunggu kata dia, mu tak bagi langsung aku masuk dulu, aku bagi hadiah kamu, tak bagi langsung kau berasa hati aku. Pula. Ini sekadar mampu. Kawan berbagi jugalah balas ke dia. Orang tak ada benda bagi balas. Allah gini jadi kamu. Aku dulu ingat bagi benda. Aku bagi nasi lah kamu. Macam-macam lagi. Mu bagi sekut Maggi je. Pula. Orang balas pula. Bakit pula. Kita bagi hadiah ke orang. Bukan kerana mengharapkan dibalas. Tetapi antara sunnah Nabi SAW. Bila diberi kepada Nabi hadiah, Nabi balas. Itu saja. Itu saja. Tapi bukan semua orang mampu bila diberi hadiah untuk dia balas. Bukan semua orang.
Bukan semua orang mampu. Diketahui daripada perilaku para salaf bahawasanya mereka sentiasa membawa bersama mereka hadiah kepada orang yang mereka kunjungi, sekalipun sekadar sebatang kayu sugi daripada pohon arak. Ni arak ni ialah bukan arak minum arak tu dah. Arak ni kita raja rokok itu sebab apa nak rajak ni sejenis kayu yang digunakan untuk dibuat bersugi. Kayu sugi itulah. Ini satu nama kayu. Adab yang ke-22. Apabila ada tetamu datang bertamu, maka hendaklah kamu ketahui adab-adab melayan tetamu. Peliharalah hak melayani dan memuliakannya. Bukanlah saya maksudkan dengan pesanan ini bahawa kamu berlebih-lebihan dalam menghidangkan makanan dan minuman kepadanya. Yang ini bukan suruh nebang. Orang nak mari rumah pergi saya yang golek tak ya. Tebang saya yang golek lah, cari benda tu lah. Tak perlu begitu. Maka sunnah itu bersederhana pada perkara seumpama ini. Yang ini kita layan sederhana saja. Memuliakan tetamu tanpa pemborosan itu suatu yang dituntut. Orang nak mari jauh ni, beli nasi arak banyak-banyak, beli-beli separuh je luak, lepas tu separuh buang. Itu tidak dianjurkan. Ini bawa kepada pemborosan dan pembaziran. Sesungguhnya perkara yang saya maksudkan adalah bahawasanya kamu memperelokkan tempat duduknya, tempat dia beristirahat seketika di siang hari. Kalau dia mari nak singgah, buat comel-comel tempat duduk dia, tempat bermalamnya, kalau dia tidur rumah, memberitahu arah kiblat kepadanya. Kalau dia mari tidur rumah, royak kiblat gini dah kalau nak semayang, menunjukkan tempat menyucikan diri, tempat nak mandi mana, tempat nak gosok gigi mana, tempat berwuduk dan segala perkara yang berhubung dengannya. Bila kamu menghulurkan kepadanya sapu tangan untuk mengeringkan basahan daripada air wuduk ataupun air basuhan tangan selepas makan ataupun sebelumnya, maka hendaklah sapu tangan itu dalam keadaan bersih, bukannya yang kamu ataupun anak-anakmu telah gunakannya. Jangan pakai bekas kita bagi korang, gitulah. Bahkan ini diperhatikan. Kita pergi orang mari rumah ambil ismayang, kita sedia ni minta wala ni takut nak guna-guna, gitu ibarat. Sediakan kepada tetamu. Itu satu adab yang baik. Orang mari makan rumah kita, kita sedia tisu. Ni makan-makan dia pun tisu tak ada. Akhirnya slow-slow pegang seluar, yang belah-belah cakap konon cakap tapi sebenarnya kesat tangan seluar. Gitu. Apa tak ada tuan rumah tak sedia tisu. Tak. Kadang-kadang giri bangun pergi cari masuk dalam kereta buka apa ambil tisu dalam kereta, apa tuan rumah tak sedia. Maka itu diperhatikan. Semuanya diperhatikan. Tidak salah juga sekiranya kamu menghulurkan minyak wangi untuk diberwangi-wangian dengannya dan cermin untuk diberhias dengannya. Pastikan alat-alat bersuci yang digunakannya berkeadaan bersih. Sebelum dia memasuki bilik mandi, tutupkan atau alihkan dahulu perkara-perkara yang tidak elok untuk tamu dan orang luar melihatnya. Kita kata minta maaf dia nak tumpang tandas sekejap, boleh? Boleh, tak ada masalah, sila. Masuk tandas tengok ada belaka. Suara dalam sakut situ, dalam tu ada baju dalam pula situ, kotor pula. Kadang-kadang orang kita tak perhati benda ni. Kata kita tak ambuh tu, kata kita tak ambuh berpura-pura, panggil dia. Dia panggil dia, istilah kita. Tak bohong dia. Tak bohong nipu kita gitu kata. Memang kita rumah kita memang tandas busuk dia kata. Kan kita orang mari kita bersih-bersih gitu. Buat baik pula dia kata. Bukan masalah tu. Masalah syarak suruh. Mau busuk tak apa, mau jenis busuk. Tapi orang yang mari bertamu dengan makna kita kena siap. Kalau dia rasa dia ni biasa mari, orang mari lama nak guna tandas, kita pun siap lalu tandas kita bersih-bersih comel. Biar bau tak bau. Sekadar yang kita mampu, ibaratnya gitu. Ini pun kadang-kadang tidak diperhatikan, tak diperhatikan. Semua itu kena lihat belakang, kena tengok belakang. Sebab tu kita disebut oleh pengarang, kadang-kadang adab ni nampak remeh, tetapi diabaikan. Walaupun benda tu nampak mudah saja, diabaikan dalam masyarakat kita. Tak berhati benda tu. Ni rumah kita, apa tu lagi rumah Allah, maka kita kena jaga molek. Surah kita kena jaga bersih. Tandas surah kita kena jaga bersih. Maka itu kena perhatikan semuanya. Jadikan tanggungjawab tu tanggungjawab bersama. Jadikan tanggungjawab bersama. Dengan mana kita nak benda tu sekali. Ini jangan seorang je sungguh. Orang dia seorang je bersih, dia seorang je jaga surah. Orang lain baru tahu, mari semayang tak balik, mari semayang balik, mari semayang. Jadikan macam rumah kita. Jadikan tempat ni kita jaga bersama. Maka jadi syomel. Orang mari surah, sedap mari surah ni, kemah aja.
Tandah kemah, dalam surga kemah, bersih belaka, keliling surga kemah, suka lah. Kerana ni rumah Allah. Rumah Allah. Kadang-kadang kita pergi surga ni, kita kadang-kadang ngajar lepas apa kita rasa sakit tu, nak pergi tandah. Nak masuk tandah tak boleh. Tak boleh masuk tandah. Masuk tu macam-macam Allah, dengan bau dengan benda. Tu dak comel, dak comel. Kadang-kadang surga, ada satu surga ni tandah dia sutir. Tandah orang lelaki sutir. Kuci tak ada, rata kotor, dalam kotor, nak tarik pang tak ada, sing karak ada belaka macam-macam dalam tu. Sesan dah jaga saja. Padahal surah tu jauh sikit, dengan makna kalau dia bersih comel buat mula comel, cari tukang sikit, cari tukang bersih sikit, time semayang je buka. Sebab situ bukan tempat orang singgah. Kalau surah tepi jalan orang singgah lain kira. Ni surah cerok kapung. Orang tak singgah pun. Dengan makna dia boleh buat comel, tutup. Meraihkan orang yang mari surah kat gi, kadang-kadang dia nak qada hajat dalam keadaan selesa. Tak perhati, tak rasa tanggungjawab. AJK 15 orang, tak tahu mana dak. Itulah ibarat. Tak perhati, semua tu kena perhati tengok belakang. Berhialah baginya tanpa perlu sampai. Raikanlah waktu rehat ketika dia sedang tidur dan beristirahat di rumahmu. Jauhkan daripada kebisingan anak-anakmu serta riuh rendah rumahmu sekadar kemampuan. Jauhkan daripada pandangan pakaian-pakaian wanita dan yang berkait dengan mereka. Kerana semua perkara tersebut daripada adab kesopanan dan sifat malu yang dituntut. Orang kita kadang-kadang dia tak ada sensitif. Malu dia hilang habis. Kadang-kadang dia jemur pakaian dalam tu tengah jalan. Rumah pun mahal, tepi rumah gitu, tepi jalan besar pula. Dia buh nyidal luar. Sekali dengan suara dalam, baju dalam orang puang gitu. Orang tengok besar tu deh. Ibaratnya gitu. Ibaratnya gitu, tak ada sensitif. Dengan makna kita kena jaga sensitif. Bahagian pakaian dalam kita susuk dah. Kalau kita mau ayuh, kita jemur dalam bilik saja. Biar benda tu tidak di palu. Orang apa tahu belaka dah soal dalam saya berapa dah. Kita tak ada. Islam tidak mengajar gitu. Islam mengajar beradab. Islam mengajar sifat malu yang kuat. Terutamanya yang berkaitan dengan perempuan. Tidak dipamerkan pada orang. Ya. Kalau ada baju hak jenis ketak-ketak pakai dalam rumah pun tidak diletakkan pada pandangan yang orang boleh tengok tu. Tidak ajar gitu. Dengan makna semua tu diperhatikan oleh Islam. Supaya ada rasa malu yang kuat lagi. Sebab tu disebut dalam hadis Nabi puji perempuan-perempuan Ansar. Apa? Sifat malu yang kuat dalam dirinya tidak menghalang dia menuntut ilmu Allah. Kita kadang-kadang orang puang malu tak langsung. Tapi kalau mari belajar tak. Kalau memanjat bukit nombor satu. Manjat bukit, naik biskar, senang, jogging. Tak dan subuh lagi, tubik dah. Dah, ibaratnya gitulah. Gelap hari tubik dah jogging. Tapi surah tak boleh mari, kita boleh mari orang puang. Orang puang tak mari suara orang lelaki. Jogging boleh. Gitu ibarat. Akhirnya orang puang antara generasi yang sangat jauh daripada majlis ilmu. Itu utamanya orang muda. Kadang-kadang orang tua ni dia mari juga kuliah duha dan sebagainya. Anak-anak kita hak muda tak ada mari kuliah duha ke, tak ada. Kelas hak mengaji agama sikit tak ada. Tak ada. Jauh daripada majlis ilmu. Maka ni suatu yang menyedihkan. Sampai tahap mereka ni akhirnya antara benda yang paling teruk hilang sifat malu. Apatah lagi sifat malu ni sudah ditarik sejak daripada kecil lagi. Kita masuk sekolah, anak-anak kita sudah dibuang sifat malu. Kadang-kadang kita pergi sekolah, anak-anak puan pakai ketat. Kadang-kadang baju tu nampak sampai dalam. Kan benda tu menyebabkan hilang rasa malu sikit-sikit. Tak sikit lah, sampai ke habis malu hilang. Ibaratnya gitu. Dengan makna kalau orang puan ni ada sifat malu, dia tak akan tubik dengan pakai baju sampai ketat gelemak.
tahu belaka besar mana nak. Kadang-kadang dia buat gini pula. Gitu pula. Kita bukan nak tu tak apalah, mujur akang hok tak ada suara saja. Kalau video agak ibaratnya gitu. Apa gitu jadi? Sebab malu tak ada. Dan Nabi kata izalam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila dah malu kok, buat alhamdulillah. Dengan makna bila hilang malu, orang boleh buat belaka dia. Yang kadang-kadang dok tergambar. Bahkan ada Islam bila kita belajar, bukan setakat kita nak tayang body kita ke orang, dok. Pakaian dalam kita, kalau boleh jemur tempat nusuk yang kita je tengok. Baratnya gitu. Dok. Bahkan pakaian dalam lelaki pun. Dok. Orang puang lebih-lebih lagi diberi pencanaan oleh Islam. Supaya apa? Supaya ada sifat malu dalam diri. Sebab tu disebut al-haya'u khairun kulluhu. Malu tu semuanya baik. Bila orang ada sifat malu. Sifat malu ni baik belaka. Maka malu ni antara benda yang kita lihat dalam masyarakat kita, ditarik sifat ni. Tak ada, malu tak ada. Maka diperhatikan balik. Kerana semua perkara tersebut daripada adab kesopanan dan sifat malu yang dituntut, itu lebih mulia bagimu dan bagi dirinya. Berhiaslah baginya tanpa perlu sampai ke tahap menyusahkan. Yang ni kalau tetamu mari pakai comel sikit, tapi jangan sampai menyusah. Bangunlah untuk berkhidmat kepadanya dengan sepenuh jiwa dan perasaan hormat. Jangan menjadikan sebab kamu berkawan rapat, tak apa saya rapat kan, jangan jadikan itu alasan dan sudah biasa serta mesra dengannya sebagai keharusan untuk mempermudah-mudah dan tidak mempamerkan adab kesopanan bersamanya. Jangan kata apa sayang, aku tak nak salah dengan dia. Jangan gitu. Beradab tetap kena beradab. Sesungguhnya adalah generasi salah terdahulu apabila mereka saling menziarahi. Mereka akan bersiap dengan cantik dan kemas. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Apabila kamu pula yang datang sebagai tetamu kepada kawan atau saudara terdekatmu, maka jadilah orang yang mudah untuk dilayan. Bila kita jadi tetamu, kita pula kena ada pegangan kita sendiri. Jangan kita order banyak-banyak. Ya kemari mahmu ni sedap-sedap kan order banyak. Jangan menyusahkan. Jangan siapa tuan rumah jadi susah dengan sebab kita mari. Itulah maksudnya. Maka jadilah orang yang mudah untuk dilayan, tidak menyibukkan dan tidak membebankan atasnya. Raikan situasi dan keadaannya, serta raikan juga waktu kerjanya. Pendekkanlah semampu mungkin waktu bertamumu di sisinya, kerana sesungguhnya setiap manusia mempunyai pelbagai keterikatan, pelbagai kewajipan, pelbagai tanggungjawab yang zahir terlihat padanya dan juga yang tidak terzahir pada pengetahuan orang lain. Dia banyak kerja juga, dia ada tanggungjawab juga, dia ada macam-macam, ada hak ditunjuk, ada hak tidak tunjuk. Begitulah ibaratnya. Bersopanlah dan berlemah lembutlah dengan tuan rumah yang menerimamu sebagai tetamunya. Taklah kamu bersedia menjadi pembantu baginya dalam menguruskan urusan-urusan melibatkan dirinya, menyiapkan kerja-kerjanya dan melaksanakan pelbagai kewajipannya. Ketika kewujudanmu di rumahnya, jangan sekali kamu membiarkan pandangan tinggalkan. Pandangan matamu melilau ke sana kemari. Jangan kita duduk mari rumah orang tengok habis. Tu mana? Tu mau beli mana? Comel. Tu mau. Tengok habis. Perhati habislah rumah. Ada hak hebat lagi dia orang pula. Dia orang bis itu. Mari rumah orang. Hak teruk lagi sampai dapur lalu. Dah. Pada dapur lalu. Bung raung pula. Cek berlaku. Ni ni. Ibaratnya gitu. Jangan jadi gitu. Seperti seseorang yang merhatikan semua perkara dan mencari-cari sesuatu. Terutamanya apabila berlaku sesuatu kejadian yang menyebabkan dia terpaksa minta ke bilik lain yang asalnya bukan bilik yang disediakan untuk tetamu. Bila kita mari orang terpaksa benda, kadang-kadang bilik anak dia. Gitu ibaratnya. Tu bukan bilik tamu, bilik anak dia. Cuma bila kita mari, anak hari ni tidur kat lain dah pasal anak. Sebab tak ada orang nak mari rumah. Maka kita kena reti, kita masuk bilik orang. Maka kita sekadar masuk untuk rehat saja. Jangan kita kelebek sini, kelebek situ tengok. Gitu tengok. Habis tengok jangan. Bahkan tundukkan pandangan semampu mungkin. Itu adab. Jadikan orang yang ada sifat amanah. Ada sifat amanah.
Tundukkan pandanganmu ketika berada di dalamnya. Berkemungkinan terdapat di dalamnya sesuatu yang tidak elok untuk kamu memandangnya. Jangan juga berlebih-lebihan dalam pertanyaanmu kepadanya. Masuk isyarat. InsyaAllah. Saya berhenti sini sebab saya ada kelas blok masih. Jadi kita lepas bang komak lalu. Saya nak cepat nak kerja balik. Ada kelas masih pula. Allah Subhanahu wa taala ala wa ala wa ajallu wa akram.